Hishamuddin. Saya berumur 20 tahun. Saya berasal dari saya mengambil jurusan pendidikan awal kanak-kanak di Universiti Kolej Yayasan Pahang. Atau mengajar tentang halaman hidupan, iaitu benda hidup dan benda yang bukan hidup. Objektif saya pada kali ini adalah yang pertama, kanak-kanak dapat membezakan benda hidup dan bukan hidup. Yang kedua, kanak-kanak dapat memberitahu tentang proses kelahiran haiwan. Dan yang ketiga, kanak-kanak dapat memberitahu tentang anggota haiwan. Sebelum memulakan sesi pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar supaya ilmu yang diperolehi diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Definisi benda hidup. Tumbuhan, haiwan dan manusia adalah benda hidup. Benda hidup memerlukan makanan dan minuman. Jika tiada makanan dan minuman, benda hidup akan mati. Benda hidup bernafas, bergerak dan membiak. Benda hidup juga melalui proses tumbesaran. Benda bukan hidup. Benda yang tidak pernah mengalami proses hidup. Benda bukan hidup tidak memerlukan makanan dan minuman. Benda bukan hidup tidak bernafas, tidak bergerak dan tidak membiak. Benda bukan hidup juga tidak mengalami proses tumbesaran. Contoh benda hidup. Seperti yang ditunjukkan di dalam gambar, benda hidup adalah tumbuhan, manusia dan juga haiwan. Contoh benda bukan hidup. Contoh benda bukan hidup adalah seperti buku, basikal, jam, anak patung, baju dan juga gunting. Pada pembelajaran kali ini, saya ingin mengajar tentang benda hidup, iaitu haiwan atau binatang. Haiwan bermaksud binatang, iaitu makhluk yang bernyawa dan tidak berakal.
Hari ini saya ingin mengajar tentang 3 pecahan haiwan, iaitu haiwan darat, haiwan air dan juga haiwan udara. panjangnya leher zirafah. Tengok gajah tu. Dia makan tepung bunuh lainnya. Tu dia, Harimau. Wah, monyet. Jangan tidur. Wah, cantiknya. Tengok, burung-burung ni suka aku. Musuhnya. Burung kakatua. Saya ingin menceritakan tentang haiwan darat terlebih dahulu. Haiwan darat yang saya ingin ceritakan adalah gajah. Definisi gajah. Gajah adalah seekor binatang besar yang berkaki 4 serta mempunyai belalai dan ada juga yang bergading. Gajah mempunyai kelebihan iaitu pada belalainya. Belalai tersebut digunakan untuk banyak perkara, terutamanya untuk bernafas, menyedot air dan mengambil benda. Gigi kacuknya pula tumbuh menjadi gading yang dapat digunakan sebagai alat dan senjata untuk memindahkan benda atau menggali. Daun telinga yang besar dapat membantu mengatur suhu badan gajah. Seperti yang anda lihat di dalam gambar, gajah adalah haiwan yang hidup secara berkumpulan dan tempat tinggal mereka adalah di dalam hutan. Ini adalah anggota badan gajah. Gajah mempunyai mata, telinga, belalai, gading, ekor dan kaki. Adik-adik, nak tahu tak gajah makan apa? Mesti nak kan? Okey, jom nyanyi sama-sama. Gajah berkaki 4 gelek-gelek, hidungnya sangat panjang gelek-gelek, gading bercabang 2, tapi gajah tak makan orang. Kalau adik ingin tahu apa makanan gajah, gajah suka makan tebu. Untuk pengetahuan adik-adik, gajah juga mengalami proses kelahiran. Cuba tengok gambar di atas. Comel anak dia. Okey, jom kita tengok cara ataupun proses gajah melahirkan anak-anaknya.
Itulah cara ataupun proses kelahiran anak gajah. Perkataan ayam adalah berasal dari kayam yang bermaksud haiwan jinak. Ayam merupakan haiwan omnivore. Ayam boleh hidup selama 5 ke 10 tahun bergantung kepada bakanya. Ayam yang tertua di dunia pernah tercatat merupakan Matilda, si ayam betina yang mati akibat kegagalan jantung pada umur 16 tahun. Ayam jantan pula sering dibezakan daripada ayam betina dengan bulu ekor yang lebih panjang dan berkilat dan bulu sua yang runcing di leher, yang lazimnya berwarna cerah dan garang berbanding ayam betina yang sama bakanya. Jantina ayam dikenal pasti dengan memandang bentuk balung ataupun perkembangan cakar atau jalur pada kaki ayam jantan. Ayam merupakan haiwan yang gemar hidup berkelompok dalam kawanan dan mengambil pendekatan gotong royong untuk mengeram telur dan membesarkan anak. Setiap kawasan dikuasai oleh beberapa ekor ayam dalam satu sistem bertata tingkat di mana ayam yang berkuasa diberi keutamaan untuk peruntukan makanan dan tempat bersarang. Lazimnya, ayam bertelur lebih kurang 12 biji telur. Kemudian, ia mengeram semua telur dengan duduk di atas sangkaknya. Jarang sekali ia turun dari sarang. Itu pun hanya untuk makan, minum atau mandi debu. Jika diganggu atau diangkat, si ayam akan melawan dan berkepak, mencakar atau mematuk. Jom kita tengok video bagaimana cara telur ayam menetas. Anggota badan ayam. Ayam mempunyai balung, mata, paruh, kaki, taji dan juga ekor. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang hidupan laut iaitu ikan. Definisi ikan. Ikan adalah sejenis binatang yang berdarah sejuk yang hidup di dalam air serta bernafas melalui insang dan mempunyai sirip untuk berenang. Ikan tergolong dalam benda hidup. Kumpulan haiwan mempunyai tulang belakang. Ciri-ciri haiwan ikan adalah seperti berikut. Hidup di dalam air, mempunyai sisik yang berlendir, mempunyai sirip untuk bergerak, bernafas melalui insang, membiak secara bertelur dan berdarah sejuk. Tahukah anda, terdapat lebih daripada 31,900 spesies ikan, menjadikannya antara kelas vertebrata terbesar dalam kepelbagaian spesies. Ikan dapat dibahagikan kepada beberapa kategori utama. Yang pertama, ikan bertulang keras sebanyak 29,000 spesies.
Yang kedua, ikan bertulang rawan sebanyak 970 spesies. Dan yang ketiga ialah ikan tanpa rahang 108 spesies. Seterusnya, jom kita tengok dan menikmati keindahan lautan sambil melihat jenis-jenis ikan. Tahukah adik-adik, ikan adalah sebenarnya haiwan yang bertelur. Ikan bertelur banyak dan membiarkan telurnya menetas. Dan bagi ikan talapia, ia menyimpan telurnya di dalam mulut sehingga menetas. Jom kita tengok proses ataupun cara ikan bertelur. Adalah anggota badan ikan. Ikan mempunyai mulut, ekor, mata, sirip dan juga sisik. Dan akhir sekali saya ingin menerangkan tentang hidupan yang berada di udara, iaitu burung kakak tua. Burung merupakan haiwan bersayap, berkaki dua, berdarah panas dan bertelur dalam kumpulan haiwan vertebrata yang besar dan pelbagai terdapat di serata dunia, dari kawasan gurun sehinggalah di kutub utara, juga di kawasan hutan hujan Amazon dan Greenland. Burung merupakan homoterma berdarah panas dengan suhu tetap 40 hingga 44 darjah Celsius. Tulang burung adalah ringan dan berongga di kebanyakan tempat untuk mengurangkan ketumpatan dan beratnya. Semua burung mempunyai paruh. Yang berbeza hanyalah bentuk dan saiz paruh mereka. Kebanyakan burung mempunyai bulu pelepah kecuali sedikit yang tidak mempunyai bulu pelepah. Ciri-ciri utama haiwan burung adalah seperti berikut. Badan dilitupi oleh bulu pelepah, mempunyai paruh yang tidak bergigi dan dua kepak, mempunyai sisik pada kakinya, bertelur dan telurnya dilindungi oleh cangkaran keras, bernafas melalui peparu dan berdarah panas. Burung adalah oviparous, iaitu bertelur. Pada kebiasaannya, burung betina akan mengeram telur, kadangkala kedua-dua pasangan akan bergilir-gilir, dan dalam setengah spesies burung, hanya burung jantan akan mengeramkan telur tersebut. Terdapat juga spesies burung yang bertelur dalam sarang burung lain untuk dieramkan oleh keluarga burung angkat. Ini adalah anggota badan burung. Burung mempunyai mata, paruh, kepak, kaki, kuku dan juga ekor. Adik-adik, nak tahu tak ada benda yang menarik tentang burung kakak tua? Nak tahu? Jom kita tengok apa yang menarik. Dah tahu kan apa yang menarik? Burung kakak tua boleh bercakap. Sekarang jom kita nyanyi lagu burung kakak tua. Burung kakak tua. Cuba nyanyi. Nanti dia ikut. Iya. Mari kita nyanyi. Burung kakak tua tinggal di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Lecung, lecung, lecung ulala. Lecung, lecung.
Okey, sekian daripada saya. Thanks for watching. Thank you.